Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? Hari ini 11 November 2024. Saya kira tarikh yang cukup cantik sekali. Mungkin bagi mereka yang merancang untuk bernikah pada hari ini, kita tak tahu kan. Kadang-kadang orang nak nikah tu dia pilih tarikh. Hari tu tak penting, tapi tarikh tu penting untuk orang kata tu mencipta satu sejarah dalam hidup. Sebab perkahwinan tu pun ialah sesuatu pencapaian juga orang kata. Betul. Kan. Betul kan kalau saya salah. Bersama dengan saya Zahra Syed dan juga yang cantik manis lama kami tidak nikah bersama. Dan bersama saya Nur Sanya Azmi juga. Seperti biasa hari ini seperti Zain katakan 11-11 adalah satu tarikh yang cukup cantik. Kepada yang belum mendirikan rumah tangga mungkin tahun depan ke fikir-fikirlah ya orang kata apa tarikh-tarikh yang cantik ini. Tapi menyebut tentang cantik juga, hari ini kita nak buatkan banyak juga perkongsian yang cukup menarik dan berinformasi buat anda. Kita nak bercakap berkenaan tentang PESCON ke-37 UUM. Kalau cakap tentang Pesta Convocation ni, terngiang-ngiang pula waktu-waktu ingat kita kan masa tu kan. Sebenarnya bila convocation ni seronok satu kan, kita dah beria nak pakai baju apa okey, itu satu. Lepas tu yang nombor dua, terutamanya IPTA, sebelum kita nak menjengah masuk dalam orang kata fasa convocation ni, kena settlekan saman. Kena saman tak dulu? Tak ada. Saya kena saman. Okey, dan selain daripada itu, kita boleh tengok sekarang ni banyak sebenarnya IPTA yang telah pun memulakan sesi convocation. Selalunya convocation je lah. IPTA kan ramai student kan. Saya UUM. Saya UIA. UIA. Jauh di Gombak sana. UIA. Okey. Dia kalau cakap pasal convocation ni, kita tengah seronok nak sembang ni. Cakap pasal convocation ni, walaupun beratur panjang tapi dia boleh rasa semangat nak konvo. Yelah 3-4 tahun belajar. Bukan belajar setahun 2 tahun. Lama. Yang pastinya dengan mak ayah satu keluarga ni, lepas tu terus pergi tangkap gambar kat dalam studio tu. Yang penting tak lupa Jangan lupa senjabat bunga ada beruang tepi. Betul, sebelah sini. Okey, selain daripada kita akan bersama dengan tetamu membincangkan mengenai Pesta Convocation Universiti Utara Malaysia, kita ada juga sesuatu yang istimewa yang saya kira boleh melihat hasil seni dalam penghasilan dokumentari melalui Festival Walk the Dog bagi tahun ini 2024, dan juga kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai persidangan perundangan antarabangsa 2024. Apakah dia? Kita akan bersama dengan tetamu untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut nanti. Betul. Dan seperti biasa suka untuk kita kongsikan bersama dengan anda juga perkembangan berita semasa daripada portalbernama.com, dan pagi ni kita nak berkongsi berkenaan tentang teknologi reward yang membantu mendapatkan bekalan air terawat yang bersih di kampung orang asli. Apa kisahnya ini Zahan? Okey, Runhill SAJ dengan kerjasama Universiti Tun Hussein On Malaysia dan Tashcam Group berjaya membantu penduduk kampung orang asli Kangar Senangar Parit Sulong mendapatkan bekalan air terawat menggunakan teknologi reward ini. Ketua Pegawai Eksekutif Runhill SAJ Anwar Abdul Ghani berkata melalui teknologi ini ia mampu merawat sumber air bawah tanah bagi terus digunakan sebagai akses sumber air bersih menerusi teknologi penyulingan air yang terkini, dan juga menerusi inisiatif yang digerakkan melalui program komuniti Runhill SAJ itu, ia mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar yang sukar mendapatkan bekalan air terawat bersih dan selamat. Dan kita terutamanya menyebut kepada di kawasan kampung orang asli. Saya kira inisiatif CSR ini penting dalam membantu masyarakat orang asli juga Zahan kerana sukar bagi mereka sebenarnya nak mendapatkan akses untuk bekalan air bersih ini. Okey, itu dia cakap tentang orang asli ni sebenarnya. Saya teringatlah kan, kalau orang kata kalau kita nak masuk ke dalam hutan, orang asli ni sebenarnya adalah orang kata the best guidance sebab dia orang tahu tentang selok-belok hutan, katalah terserempak dengan spark belang, tahu macam mana. Saya kagum sebab ilmu mereka pelajari tu how they survive, dan dia orang mendapatkan pengajaran tu melalui kehidupan mereka sendiri tanpa mungkin mereka ni tidak merujuk kepada social media kan, tapi they can actually survive dalam hutan belantara contoh. Tapi sekarang banyak yang dah maju. Kalau kita pergi kampung orang asli sekarang, semua dah ada kereta, ada motor, rambut pun dah colour, dah ada kemajuan di situ. Jadi kita nak saksikan juga
cuaca. Betul. Sekarang ni dengan dalam monsun timur laut dan juga selepas tu kita mungkinlah bagi mereka yang nak merancang perjalanan nak ke mana-mana pagi ini sampai ke petang dan juga malam. Dan kita akan bersama dengan rakan tugas kita Nurni Samsi lah yang cantik manis juga. Betul. Di bilik berita dan seterusnya kita akan bersama kembali dengan tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum kita pergi ke cuaca dan juga bilik berita, suka untuk kita ingatkan kepada anda kalau ada sebarang idea, cadangan ataupun maklum balas, anda boleh emailkan kepada kami di akm.bernama.tv@gmail.com. Okey, jadi kita teruskan dengan laporan cuaca dan bersama dengan rakan tugas di bilik berita. Silakan. Terima kasih bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia kembali. Dan pagi ini kita nak kongsikan sesuatu yang begitu teruja atau gembira berkenaan tentang PESCON ke-37 UUM. Itu nama pendeknya PESCON tu Zahan. Tapi Pesta Convocation Universiti Utara Malaysia yang akan diadakan pastinya di Sintok Kedah. Okey. Dan menurut Cik Nur Nazira, saya sebut nama, muka belum tunjuk lagi. Nanti suspend, tunggu. Menurut Cik Nur Nazira, convocation telah pun bermula semalam sehingga 14 hari bulan 11 nanti. Dan juga Pesta Konvo adalah telah pun bermula pada 8 hari bulan 11 sehingga 16 November. Yang pasti juga akan diserikan juga dengan rakan-rakan artis kita seperti Wani Hasrita dan juga dan kata ada Fazal Tahir. Tapi kita nak terus saja perkenalkan kepada tetamu di studio kita bersama Cik Nur Nazira Hisham iaitu Timbalan Pengarah Pesta Convocation kali ke-37 Universiti Utara Malaysia. Selamat pagi. Selamat datang. Pagi, Cik. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Okey. Salihah tak sabar daripada tadi dia kata tak sabar nak tanya Cik Nazira ni apa yang akan, yelah tadi dah sebut pasal artis, mungkin antara aktiviti lain saya nak tanya. Okey, mungkin di permulaan ini kita nak mulakan secara ringkas dulu apa itu PESCON ke-37 UUM itu. Baik, terima kasih Fan. Pesta Convocation ke-37 acara tahunan. Bila kita kata ada konvo, pasti Pesta Convocation itu dia akan apik sekali. Dan kali ini UUM dah 40 tahun. Ini adalah PESCON yang ke-37 lah pada kali ini. Kalau nak kata berkenaan dengan aktiviti, tahun ni kita bawa 9 hari. Dia bergantung kepada tahun lah, tapi tahun ni kita bawa 9 hari. 9 hari ini setiap hari tu ada tema-tema yang berbeza. Okey, alright. Okey, kita bercakap tentang tema. Apakah mungkin antara temanya, sebab kita tahulah kalau IPTA tak bolehlah tema-tema yang di luar jangkauan. Mungkin ada juga tata kelola. Sekarang banyak pakai kata tata kelola kan? Tata kelola atau tata kelola. Saya kenapa pagi ni? Tata kelola ataupun garis panduan yang harus dipatuhi. Tema tu antaranya lah kalau boleh kongsikan tema-tema sempena dengan Pesta Convocation ni. PESCON. PECO pula. Okey. Okey, baik. Tema umumnya sebenarnya adalah alumni gemilang. Di mana kita nak highlight alumni-alumni kita, yang especially yang baru sahaja terima penganugerahan 100 outstanding alumni. Jadi hari sepanjang PESCON ni kita cuba untuk bawakan alumni-alumni kita lah. Itu tema utamanya. Tetapi setiap hari yang setiap kata tema berbeza dan sebagainya tu. Contoh hari pertama kita ada Revive and Thrive di Fiesta PESCON ke-37. Begitu. Di Fiesta Revive and Thrive Mental Health. Konvo Arena maksudnya Revive and Thrive tu berkenaan mental health. Kalau Konvo Arena adalah berkenaan sukan. Kalau hari ini adalah Career di Fiesta berkenaan dengan kerjaya. Dan hari terakhir nanti yang insyaAllah akan ada Fazal Tahir. Artis-artis yang disebutkan tadi. Artis tu kira finale lah. Mana finale lah tu. Finale lah kira kan? Betul. Tapi setiap hari ada artis sebenarnya. Setiap hari ada artis. Kalau hari ni? Kalau hari ni boleh bagi tahu ke ni? Kita akan silakan. Kita akan bawakan Warner Music. Siapa? Tim Warner Music. Tim Warner Music. Ya, yang bernama artis-artis yang bernama di bawah Warner Music. Contoh Bunga, Amshali, Zinakal, Yoni Boy.
Ya, mereka akan bersama. Kalau kau rasa tak dihargai. Kita kenal. Siapa tak kenal Zenakat? Semua orang kenal. Saya dah nyanyi lagu, takkan tak tahu kan? Okey, Salihah, itu kita bercakap tentang tema. Betul. Alright, selain kita ada istiadat convocation, apa lagi mungkin ada gerai jualan ataupun pameran untuk nak serikan lagi PESCON ke-37 ni? Baik, paling menarik saya kira lah tahun ni bila kita ada tema tu, kita boleh bawakan pameran My Cik Mai. Oh, My Cik Mai apa tu? My Cik Mai UM ni dia mengikut tema setiap hari. Kita panggil agensi-agensi kerajaan, kita panggil agensi-agensi bukan kerajaan dan juga kelab-kelab yang berdekatan dalam UM juga di luar UM. Mereka buka pameran-pameran. Ada berbagai mini games untuk penaja-penaja kita, Pro 2, Bintong, AI print dan sebagainya, semuanya membuka kedai. Jadi selain daripada lot jualan vendor, vendor tu ada vendor luar, juga vendor pelajar. Selain tu daripada segi tarikan tu memang ada kereta berlampu. Itu yang standard lah PESCON. Setiap tahun ada kereta-kereta berlampu. Dan yang paling menarik, contoh Iron Time. Kalau Cik Salihah nak tahu ke, Iron Time ni bongkar. Ada bongkar, bongkar emas di dalam kotak. Pernah tengok tak game student pelajar masukkan tangan? Kalau yang boleh keluarkan bongkar emas tu, boleh dapat cash 1,000. Wow. Kita patut pergi. Kita nak jadi pelajar ya kan? Eksklusif hanya untuk student UUM sahaja. Oh, okey. Hanya sebenarnya. untuk student sahaja. Alumni dah lama dah grad. Tapi cabutan-cabutan bertuah yang lain tu masih ada. Banyaklah perkakas elektrik, kereta yang boleh ada kat situ, insya-Allah. Dan kita cakap tentang saya betulkan ni PESCON yang saya kira dah masuk hari keempat. Mungkin bagaimana dengan sambutan yang diterima? Kalau saya rasa Sabtu dan Ahad yang lalu pasti ramai yang datang berkunjung sebab macam-macam dengan aktiviti yang diadakan. Dan tadi Azira kata ada juga persembahan daripada artis-artis. Sebenarnya artis selalu adalah daya tarikan untuk pengunjung untuk datang sebenarnya. Betul, tepat sekali Puan. Sebenarnya kalau ikutkan daripada hari pertama, kunjungan tu memang kami boleh nak katakan lega. Baik, tak payah fikir dah sebenarnya tu hari-hari Alhamdulillah ada. Hari pertama kita bawakan Aiman Tino dan juga Ezra. Pengisian kita juga sebenarnya adalah kebanyakan persembahan pelajar. Malam milenial kita panggil malam tu. Malam healing. Daripada hari itu, kunjungan itu memang dah ramai. Dah ramai. Wani Hasrita lagi ramai. Disebabkan oleh Wani Hasrita, crowd dia ramai kan. Yang muda suka, yang berumur pun memang sudah pasti suka. Dan semalam Aming Spring. Jadi setiap hari ni, nak kata berkenaan dengan kunjungan ni memang meningkat dari hari ke hari. Daripada awal lagi sebenarnya memang dah meriah. InsyaAllah kita tunggu lepas ni memang akan lagi meriah lah, insyaAllah. Lama lagi ni sampai 16 November Salihah boleh pergi lagi. Jangan ambil flight. Sempatlah sebenarnya memang nak ala-ala nak balik kampung teruslah ke PESCON ni. Bolehlah singgah kan. Okey. Kalau bercakap tentang PESCON ini juga kan, apa lagi sebenarnya kemudahan ataupun yang disediakan oleh para pengunjung lah yang nak datang ke PESCON di UUM itu sendiri? Okey, baik. Daripada segi kemudahan, sebenarnya kita memang buka PESCON untuk semua. Bila nak datang tu, memang semua datang sahaja. Terutamanya untuk yang mana yang datang daripada luar, daripada pesta convocation, daripada konvo tu sendiri, mereka akan turun datang. Jadi itu memang tak ada masalah lah. Daripada segi kemudahan ke apa ke, parking memang disediakan di luar, tak ada masalah. Semua boleh masuk dan sebagainya. Memang kita open di situ. Tempat makan memang ada, kemudahan-kemudahan lain yang basic dan sebagainya tu semua ada. Disediakan semuanya. Nak bawa keluarga, anak-anak, semuanya. Under one roof semua ada. Betul. Sebenarnya semalam saya bercakap dengan sebuah keluarga ni, mereka memang hanya datang untuk tengok, untuk datang tengok program dan juga untuk inilah tengok artis kan. Mereka tak ada anak yang konvo dan sebagainya. Jadi memang terbuktilah orang luar pun boleh datang. Meriah lah, kita boleh rasa lah. Cerita tu kita boleh rasakan kemeriahan. Saya kira setiap pesta, tidak kira apa pun jenis pesta, termasuk juga PESCON ini, ramai lah nak tahu jugalah kalau ada tak macam disajikan makanan-makanan tradisional daripada kita. Mungkin kalau datang tu kita rasa apa tu?
ni ala nasi yang kuning tu apa? Nasi royal kan? Nasi royal. Kena cakap Kedah baru faham. Nasi royal ada juga antaranya pulut panggang. Pulut panggang. Pulut panggang pagi. Pelih. Pulut panggang ada juga. Pulut panggang ada. Apa antaranya yang menjadi tarikan juga dari segi makanan ke ya? Kalau orang pergi mesti ramai-ramai nak makan juga. Ada disajikan juga makanan tradisional dari negeri Kedah sendiri. Baik, sangat banyak. Kita kan berada dekat dengan sempadan Thailand. Maka makanan kita banyak fusion daripada situ. Jadi kalau saya nak kata lok cing tu memang banyak ada dekat situ. Nasi daging ada, nasi kandar, nasi kaumok, itu semua gerai-gerai yang ada. Ada satu kedai ni yang paling saya suka adalah nasi goreng selambak. Nasi goreng selambak. Nasi goreng macam mana pula tu? Satu bekas tu kita bayar, saya rasa murah sahaja dalam 8 ke 9 ringgit begitu. Tetapi memang penuh satu bekas tu. Kita kata selambak sebab dia penuh lah. Bila makan, ya Allah, sedap. Ya Allah. Sedap. Sedap. Walaupun dia hanya makanan pagi-pagi rasa nak makan pula. Selain pada tu, student vendor pelajar kita juga. Vendor pelajar kita, mereka buka bisnes-bisnes sendiri. Jadinya kalau nak kata makanan Kedah tu memang ada. Banyak. Ada ke semua ada. Semua ada. Semua ada. Semua ada kat situ. Daripada bukan sahaja Kedah lah, Western pun ada. Ada satu kedai student namanya Pasden. Pasta student. Pasden. Banyak sikatan Semua nama sikatan. Pasden. Tapi yang penting meriah. Yang penting meriah. Itu semua yang baik. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Nazira Hisham selaku Timbalan Pengarah Pesta Convocation kali ke-37 Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Nak bersama kami Cakap Utara lah. Pasal Utara Malaysia kita ikut tema. Terima kasih. Jadi orang Kedah. Jadi kita nak berehat dulu Salia, dan selepas ini kita akan membicarakan mengenai selepas ini kita akan bercakap tentang Walk a Dog 2024. Apa itu selepas ini bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Itu dia satu yang cukup meriah dan begitu happening ya. Festival Walk the Dog 2023 yang diadakan tahun lepas dilangkaui kabarnya. Banyak aktiviti dan juga rakan-rakan media yang sertai kita nampak kat sana. Kita boleh nampak kemeriahannya. Kalau kita bercakap tentang dokumentari, sebenarnya kita telah didedahkan sejak orang kata peringkat kanak-kanak lagi. Kalau dulu saya tak tahu Salihah. Saya nak kongsi juga. Kalau saya dulu saya suka tengok National Geographic sebab banyak yang kita boleh pelajari. Sebab kita kalau berbicara
berbicara mengenai penghasilan sesebuah dokumentari itu, kita boleh lihat keseniannya berbeza dengan filem. Dari segi shotsnya, tambah sekarang banyak dengan penggunaan drone, dengan tight. Kalau kita tengok gambar semut tu sampai kaki-kaki semut tu boleh nampak. Ini pengalaman saya dulu, mungkin 20 tahun yang lepas. Sekarang dah berusia lain sikit lah. Mungkin lebih banyak teknologi dalam penghasilan sesebuah dokumentari itu. Dan bagi kita nak berbicara mengenai Festival Walk the Dog 2024, kita akan bersama dengan Puan. Kalau kita tengok tadi di visual, Puan telah pun ada dalam visual tu, Puan Nur Ashikin Zaharuddin selaku pengasas Festival Walk the Dog 2024. Apa khabar Puan? Khabar baik. Okey, kita tengok macam tahun lepas diadakan di Langkawi, tapi tahun ni akan diadakan di Kuala Lumpur. Orang kata mesti ada keistimewaan kenapa Kuala Lumpur pula dipilih untuk festival kali ini. Tapi untuk permulaan secara ringkas, mungkin Puan nak ceritakan berkenaan tentang festival ini dahulu. Terima kasih. Jadi festival Walk the Dog ni ialah sebuah festival dokumentari. Dan tahun ini ialah tahun ketiga kita organize dan di Kuala Lumpur di Stadium Merdeka. Setiap tahun kita ada pelbagai offerings dan tahun ni dia berlangsung pada 19 hingga 21 November. It's a full day event 9 pagi sampai 5 petang. Dan our main offering mula-mula ialah we have a lot of international speakers yang akan berbicara tentang everything documentary lah. Tahun ni kita sebagai contoh saya ada Encik Soidem daripada Turki, saya ada Encik Hakim Mugaji daripada United Kingdom, and we have master classes and forums every single day lah. Kemudian we have documentary screenings because kita ada juga pertandingan dokumentari di mana kita akan award, we are going to celebrate lah documentary at the last day where we have an award night. The festival usually we have kita ada a lot of for this year kita ada extra, kita ada what we call a community meet up. So community meet up ni kita ada digital content creators, maknanya kita ada digital content creators yang menghasilkan. Sekarang ada banyak orang membuat documentary atau they do their own programs and they have their own channels. So we call them in. For example, I think a lot of people tahu Small Town MY. They'll be with us untuk datang for community meet up. Mungkin ada yang tak tahu kita ada community mermaid di Kuala Lumpur. Yes, ada, and that's quite interesting. Mereka they'll be with us on throughout the whole 3 days juga. So these are part of it. And if you see from the video tadi, antara yang selalu dinanti-nantikan ialah program Small Story Big Impact. Program Small Story Big Impact ni ialah satu program di mana kita memberi grant kepada yang atau new filmmakers untuk menghasilkan sebuah macro documentary pendek between 3 to 5 minutes. And the everything ni semua, the best thing is in Kuala Lumpur we have this team called Kuala Lumpur Old Charm, and that is definitely untuk Small Story Big Impact lah, di mana mereka akan menghasilkan cerita-cerita dokumentari from the downtown part of KL. Mungkin tahun ini tahun ketiga penganjurannya ada kelainan sedikit. Kalau kita tahulah, saya dapat tadi info-info rahsia di mana Bernama akan bertindak sebagai rakan strategik media. Betul. Okay. We are very grateful. Thank you very much. Yes, pilihan yang sangat tepat. Ceritakan sedikit bagaimana tercetusnya idea untuk bersama-sama berkolaborasi bersama dengan Bernama sendiri bagi festival ini, dan sedikit sebanyak mengenai apakah itu sebenarnya dunia dokumentari. I rasa first of all, as a documentary filmmaker, kita banyak orang nak buat dokumentari, but I guess the most important, where can we watch it? Kat mana kita nak tonton dokumentari ini? Right now, I think one of the best thing we like to be with the Bernama is that you can get a lot of factual content and you can go through it Bernama. So our collaboration work with Bernama ni, we have all these Small Story Big Impact punya cerita, and we can have them to be seen in Bernama juga. So that's one of the
I would say perk lah in that sense. In terms of kelainan, I think one of the kelainan is our community meetup. And then of course specifically right now having the festival in Stadium Merdeka, that is actually something different for us. Okey. Kalau sebelum ni kita tahu diadakan di Langkawi, banyak juga persediaan dah dilakukan dan kita tengok dari aktiviti yang disediakan tadi dah cukup happening dan meriah. Betul, nampak meriah tu. Betul. Kalau kali ni di Kuala Lumpur juga, bagaimana pengalaman persediaan untuk adakan festival kali ni, Puan? First of all, choosing a location is it's tough. Kuala Lumpur ada banyak amazing places, tapi kita memang first of all pilih downtown Kuala Lumpur lah. That's one of the thing. The thing is, we have a lot of good partners besides bernama. For us, alhamdulillah, we have with us Think City. Together dengan kita, kami juga ada PNB Merdeka Ventures. We also have Habitat Foundation also with us. So in terms of doing factual content, documentary ni, the focus dekat downtown Kuala Lumpur ni ialah untuk memeriahkan lagi the area, and sebenarnya dia ada banyak cerita tentang Kuala Lumpur yang kita mungkin tak sedar dan kita tak tahu. And kita fokus tu downtown KL punya part, there's a lot of historical buildings, heritage, culture, people yang telah berniaga di Kuala Lumpur since all time. So they have a lot of interesting story, dan itu antara cerita-cerita yang boleh kita kupas dan kita akan lihat melalui Small Story Big Impact. So kalau nak tanya tentang challenges tahun ni, one is the venue. So we choose Stadium Merdeka for its historical significance, and I think the location itself is challenging jugalah sebab everything kita kena build up from scratch. Lokasinya sendiri pun dah banyak penceritaan dan history di situ dan ada sekarang menara Bangunan Sultan Abdul Samad tu pun dah banyak cerita, 1001 cerita sebenarnya. Okey, kita bercakap tentang penghasilan sesebuah dokumentari dan kita tahu tahun ketiga penganjurannya kebanyakan daripada dokumentari yang dihasil ini tertumpu kepada alam sekitar dan juga travelling ataupun pengembaraan. Mungkin kita melihat hasil ataupun buah tangan yang dihasilkan melalui elemen-elemen ini, adakah mesejnya tepat sampai kepada siapa-siapa yang melihatnya itu? Thank you for bringing it up. Apa tu, dokumentari ni kita ada banyak genre. Bila kita nak buat dokumentari, kita ada genre people, kita ada genre tentang human rights and all. So for us di Walk the Dog memang kita fokus kepada nature, environment, tapi lebih kepada travel documentary. So travel documentary ni dia kita what we learn through travel. Bila kita berjalan, when we travel, kita melawat, kita discover new things. Betul. So hopefully, so the kind of documentary kita tengok is that when we watch certain culture tentang negara lain, kita tengok tentang the heritage that they have. So I rasa through documentary that's one of the best way we could actually see. So sometimes, so kita ada this inverted lah, it's like learning through travel, and either you travel through learning. So mungkin kita tak sempat nak bertravel, tapi kita learn a lot through the documentary itself lah. Mungkin dari segi visual dan video short duration tu juga sebenarnya boleh menambat hati orang yang nak menonton dokumentari pendek itu sendiri juga. Okey, bercakap tentang festival untuk tahun ini, siapa lagi sebenarnya panel-panel yang terlibat? Dikabarkan ada juga bengkel, ada forum dan juga perkongsian juga pada festival nanti. Kita ada opening keynote. Opening keynote ialah Mr. Lee Guan Hu. Dia daripada KBS Korea. Dan topik keynote kita pada untuk opening ni ialah tentang penggunaan AI dalam penghasilan dokumentari. Seperti sekarang ni there's a lot of AI influence. Kami juga ada speaker daripada Aswara, Cik Faisal Ghazali, juga akan cakap tentang penggunaan AI dalam audio post production. Tadi saya sebut kita ada Miss H.A. Soidem, dan salah satu menariknya ialah wildlife filmmaking. Kita kat Malaysia ni kadang kita ingat mungkin kita tak buat wildlife nature documentary sangat, tetapi we have a lot of things to share. Kita ada banyak dari segi kita punya orang hutan, of course. Kita ada proboscis monkey from Sabah Sarawak, and then we have one of the biggest ants dekat Malaysia. So all of this is actually wildlife filmmaking jugalah, dan saya rasa dengan kehadiran AJ kita mungkin dapat menggalakkan documentary filmmaker to venture into nature and wildlife filmmaking juga.
tadi saya sebut kita ada some community meet up. So kita ada dua bahagian where the master classes and the forums are like. Those are the big, I would call it maybe heavy lah sikit. Tapi our community meet up, these are all digital content creators. Tadi saya sebut kita ada Small Time MY, I have the Mermaid punya clubs, and then lepas tu we have also community Muklis Ghazi. Sorry, he's one of the digital content creator, travel influencer. So di sini kita bagi peluang, it's called like they can showcase some of their content. So the whole objective ialah kita tahu there's a lot of content creators out there. Betul. Kadang-kadang dia tak tahu nak buat cerita apa. You know, what kind of good content you can do, because right now semua orang ada kamera, you have access, you can do your own film, you can even air your own product through your own social media of your choice. Jadi how to do a good quality content and how to get your content to be seen and how to produce content not only for local, also for the global. And that is one of the thing why under Walkabout Asia, which is our streaming platform right now, is producing menghasil organize Walk the Dog Festival ni lah. Kita nak bawa all these documentary filmmaker together. So as a conclusion, what is your expectation for this upcoming festival? Being our third year, alhamdulillah, insyaAllah, it's our registration has opened, and kita punya attendance is climbing up. So for those yang interested to actually come, to actually quickly register, because we actually quite have very limited seat to attend. Dan saya harap it gives opportunity untuk mereka yang nak berkecimpung untuk venture into documentary filmmaking to come. Sebab kadang-kadang banyak orang yang saya jumpa buat documentary ni, dia rasa alone. Saya seorang je ke suka shooting pasal rama-rama? Am I the only one who likes to watch orang asli punya documentary? But it's not. There's a whole bit of community, and I rasa through this festival we can come together with people with your same interest, which is to create beautiful videos, beautiful stories, factual content, because we want to create a learning community. So hopefully with this festival, you can come, you can network, you can network with a lot of producers from international outside filmmakers, and you know, with that you can become a better filmmaker. Itu sebenarnya tujuan utama. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Arshikin Zaharuddin selaku pengasas festival Walk the Dog 2024. Nervous dengar bila orang-orang hebat ni bercakap dengan kata-kata akhir tu. Diharapkan festival ini akan berlangsung dan juga berjalan dengan jaya. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dalam Apa Khabar Malaysia. Suka bercakap tentang networking berkenaan tentang program ini. Betul. Tapi selepas itu kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ini. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam Apa Khabar Malaysia, dan sebelum kita hendak melabuhkan tirai, kita akan membawakan satu topik. Kita nak berbicara dengan lebih lanjut mengenai persidangan perundangan antarabangsa 2024 bersama dengan tetamu kita yang satu-satunya kumbang pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Nazrin Muhammad Saleh, merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Dasar dan Penyelidikan Bahagian Had Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Apa khabar Cik Nazrin? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Okey. Kita nak terus kepada perbincangan kita. Mungkin Cik Nazrin boleh ceritakan sedikit orang kata tu mukadimah ataupun latar belakang penganjuran forum ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Saleha dan Zahan kerana sudi menjemput kami daripada bahagian Hal Ehwal Undang Jabatan Perdana Menteri pada pagi ini. Baiklah, pada pagi ini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan penganjuran Kuala Lumpur Forum on International Arbitration 2024 yang bertemakan The Future of International Arbitration, Reforms and Innovations. Baiklah, persidangan ini ataupun forum ini merupakan salah satu acara yang berkaitan ataupun berkait rapat dengan kepengurusian ASEAN ataupun Chairmanship ASEAN, di mana Malaysia akan menjadi tuan rumah ataupun pengurusi bagi tahun 2025. Dan program ini merupakan salah satu kick-off program yang akan bersambung kemudiannya kepada program ASEAN Law Forum 2025 yang kita akan adakan pada tahun hadapan pada sidang kemuncak ASEAN 2025.
Ya, okey. Dan persidangan ini ataupun forum ini kita bekerjasama dengan Pusat Timantara Antarabangsa Asia atau lebih dikenali sebagai dengan AIAC Malaysia. Dan kita juga mendapat sokongan daripada organisasi lain seperti Bar Council, Malaysian Arbitration Institute of Arbitrators, Chartered Institute of Arbitrators, Inns of Court, ELCO dan juga UN Citral. Dan forum ini akan berlangsung pada 13 November 2024 pada hari Rabu yang akan datang ini, bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre. Dan dari segi peserta, kita akan melibatkan seramai 500 orang peserta yang merangkumi penjawat awam, wakil daripada Kementerian Undang-Undang Keadilan daripada negara ASEAN, dan juga wakil daripada pihak negara Jepun, wakil daripada ASEAN Secretariat, wakil organisasi antarabangsa, peguam, penimang tara, pelajar-pelajar institusi IPTA dan IPTS, dan juga kita buka kepada orang awam luar dan dalam negara. Dan bagi tetamu khas pula pada forum ini akan melibatkan Yang Berhormat Menteri kami sendiri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Azlina Osman Said. Selain itu juga kita ada tetamu khas daripada negara Thailand, iaitu Menteri Undang-Undang, Tuan Yang Terutama Kolonel Tawi Sok Song, dan seterusnya melibatkan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri kami, Yang Berhormat M. Kulasegaran. Selain itu melibatkan juga Yang Berbahagia Datuk Amalina Syamila binti Johan, Ketua Pegawai Eksekutif AIAC Malaysia, dan juga Yang Berbahagia Datuk Mary Lim Tiam Suan sebagai pengarah AIAC. Itu sedikit sebanyak latar belakang berkaitan dengan penganjuran forum KL Forum 2024. Okey. Kalau bercakap tentang forum-forum yang penting pengisian seperti ini, pasti ada matlamat dan juga tujuan yang ingin dicapai. Jadi untuk forum kali ini pula, apa objektif yang ingin dicapai, Tuan? Okey, apabila kita bercakap tentang sesuatu penganjuran, sudah semestinya objektif utama tu kita cuba sasarkan. Yang pertama sekali, kita berhasrat untuk mengumpulkan semua pihak-pihak berkepentingan dalam menyokong reformasi timantara komersial antarabangsa bagi meningkatkan akses kepada keadilan dan juga membangunkan ekonomi serantau lah. Seterusnya juga kita cuba memupuk kerjasama serantau di kalangan negara anggota ASEAN dalam usaha reformasi berkaitan timantara antarabangsa ataupun international arbitration, terutamanya dalam aspek pertukaran maklumat, pengetahuan, kepakaran dan juga pembinaan keupayaan selaras dengan amalan terbaik yang berada di serata dunia, seperti UNCITRAL Model Law, New York Convention dan juga ASEAN Law Association Guidelines. Dan juga platform ini juga akan bertindak sebagai platform bagi siri-siri dialog yang melibatkan perkongsian berkaitan dengan timantara antarabangsa. Dan juga kita ingin memaklumkan juga antara perkara utama berkaitan dengan draft penyata bersama oleh Menteri Undang-Undang ASEAN mengenai reformasi timantara dan mediasi antarabangsa sebagai salah satu langkah penting ke arah meningkatkan integriti dan keadilan dalam timantara antarabangsa di rantau Asia. Dan juga kita ingin memaklumkan juga bahawa dalam program ini berkaitan dengan program siri Jelajah ASEAN Tour dan juga ASEAN Law Forum 2025 yang saya maklumkan tadi yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Okey. Cik Nazrin, mungkin yelah, setiap yang kita rancang tu pastinya kita dah plan lah, ada sebabnya sesuatu itu berlaku kan. Jadi apakah antara faktor yang membuatkan JPM terpanggil untuk nak mengadakan persidangan ini? Selain itu, apa yang cuba disampaikan dan didedahkan kepada semua peserta? Okey, dalam forum ini kita cuba memberikan beberapa penumpuan utamalah berkaitan dengan macam saya maklumkan tadi dari segi timantara antarabangsa, di mana kita cuba mengenengahkan peranan ASEAN dalam landscape global antarabangsa, di mana kita akan membincangkan trend-trend terkini dan perkembangan timantara dalam sekitar negara-negara ASEAN, cabaran dan juga landscape yang mungkin akan berubah pada tahun-tahun yang mendatang. Selain itu juga, forum ini juga akan memfokuskan kepada reformasi sistem timantara antarabangsa, dan di mana kita akan membincangkan cabaran sistematik dalam timantara antarabangsa,
seperti yang berkaitan dengan pembiayaan pihak ketiga ataupun third party funding. So ini antara perkara yang kita mendorong kita untuk melaksanakan forum inilah. Selain itu juga kita akan cuba meneroka aspek teknologi dan inovasi dalam Timantara, di mana kita cuba mengenengahkan teknologi seperti AI, automasi dan platform digital supaya kaedah-kaedah yang terbaik ini akan dapat dikongsi di kalangan negara-negara ASEAN. Itu antara perkara yang mendorong untuk kita melaksanakan program ini. Untuk menyampaikan satu forum yang terbaik dan mesej itu sampai kepada audiens itu juga pasti menggunakan kaedah dan pelaksanaan yang efektif. Jadi bagaimana pula untuk forum ini, Tuan? Okey, bagi forum ini kita akan berlangsung, kita akan melaksanakan melalui kaedah forum lah, di mana kita akan melibatkan 3 sesi sepanjang 1 hari program. Kita ada sesi pertama, kita akan melibatkan forum yang bertajuk Arbitration in Asia, ASEAN's Emerging Role in the Global Landscape. Yang kedua, Exploring Challenges in Arbitrators Third Party Funding and Beyond. Ini ada salah satu topik yang agak menarik untuk dikupas. Dan yang ketiga, AI, macam saya maklumkan tadi, and the future of the arbitration, opportunities, challenges and implication. So ini antara pengisian forum kita pada hari Rabu nanti. Alright. Okey. Sekali lagi nak tanya. Setiap sesuatu yang dirancang tu mungkin ada pengharapannya. Kan? Apakah harapan yang ingin dicapai oleh JPM sendiri melalui penganjuran inilah? Kita kalau bolehlah Cik Nazir, kita mahukan setiap sesuatu apa jua dasar ataupun apa jua pelaksanaan daripada kerajaan, kita tak, kalau boleh kita tak nak dia benda tu macam one off. Pastinya kita boleh guna pakai pada masa hadapan untuk memperbaiki lagi. Mungkin pengharapan pada persidangan pada kali ini. Okey, harapan daripada pihak kami supaya apabila kita melaksanakan forum ini, ia akan mendedahkan sedikit sebanyak peranan Malaysia di peringkat ASEAN dan juga di peringkat antarabangsa, terutamanya berkaitan dengan pelaksanaan Timantara, di mana kita cuba mengenengahkanlah isu-isu semasa dan juga teknologi-teknologi terkini yang mungkin boleh kita aplikasikan. Dan selanjutnya kita cuba mendapatkan juga sokongan dari pihak negara-negara ASEAN itu sendiri berkaitan dengan sistem access to justice itu sendiri, dengan berfokuskan kepada option yang ada iaitu Timantara, ataupun English kita panggil arbitration lah. So ini ada antara perkara-perkara yang kita mengharapkan supaya apabila kita melaksanakan KL Forum ini akan meningkatkan image ataupun kepentingan Timantara di peringkat Malaysia dan diangkat ke peringkat ASEAN dan seterusnya diangkat kepada peringkat antarabangsa. Selain kita memfokuskan sebab kita akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025, so perkara yang berkaitan dengan reformasi undang-undang ini akan melibatkan juga berkaitan dengan perkara berkaitan Timantara. Nanti persidangan tu ada tak sebarang orang kata sesi one to one dari segi perkongsian idea, mungkin adanya idea untuk penambahbaikan, adakah ia akan berlaku dalam persidangan itu? Kita ada, seperti saya maklumkan tadi, kita akan ada 3 sesi forum dan kita akan ada 1 sesi plenary berkaitan dengan ada ucapan ataupun taklimat daripada kami punya Timbalan Ketua Pengarah bahagian Haluan Undang-Undang, dan sepanjang sesi-sesi forum yang berlangsung juga kita akan ada sesi soal jawab, sesi pertukaran ideas dan sebagainya. InsyaAllah akan berlaku. Baik. Dan tahun ini pasti kita mengharapkan keberhasilan juga dan keberkesanan untuk forum ini. Adakah ianya tahun ini diadakan, tahun depan bakal diadakan sekali lagi ataupun bagaimana? Macam saya maklumkan tadi, program ini merupakan salah satu program kick-off yang akan ada kesinambungannya, di mana yang kemuncaknya adalah penganjuran ASEAN Law Forum 2025, sempena sidang kemuncak ASEAN 2025, di mana sesi tersebut atau program tersebut akan melibatkan penglibatan menteri-menteri undang-undang, Minister of Justice di kalangan negara-negara ASEAN. Semestinya itu perkara-perkara yang merupakan sidang kemuncak
Dan perkara itulah klimaks kepada penganjuran KL Forum ini. Ya, itu dia. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Nazrin, Muhammad Saleh. Kita membicarakan mengenai persidangan perundangan antarabangsa 2024. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi Salihah, banyak yang kita bawakan kepada anda hari ini, daripada dokumentari kepada persidangan dan juga PESCON. Dan pastinya PESCON tadi sebenarnya mengimbau kenang-kenangan waktu kita kumpul dulu. Ingat dulu kan? Salihah lama, saya lagi dah lama. Tapi kita masing-masing lagi bersama. Itu penting. Jadi terima kasih kepada anda semua penonton Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Diharapkan segala perkongsian maklumat yang kami sampaikan kepada anda selama 1 jam ini dapat dimanfaatkan oleh anda, dan harapnya kami menceriakan rakyat Malaysia hari ini. Jarang bercakap, kena bagi tahu juga. Betul. Dan pastinya walaupun kita dah menutup di Apa Khabar Malaysia, anda teruskanlah menyokong kami di Bernama TV. Jadi kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin